Baik, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni 9/3 kita teruskan dengan subtopik kita 1.2.3, menguji dan membaiki ralat. Okay, menguji dan membaiki ralat. Okay, untuk tajuk ni, matlamat kita adalah untuk menghasilkan satu atau cara yang lengkap, yang bebas ralat. Jadi untuk menghasilkan atau cara yang bebas ralat, kita kena bermula dengan algoritma. Jadi mula-mula sekali kita kena tulis algoritma, kita kena uji algoritma. Sekiranya ada masalah, kita buat pembetulan. Lepas tu baru kita tukar kepada pengatur caraan. Jadi matlamat nak uji algoritma ni adalah nak pastikan logik algoritma tu betul. Okey, lepas tu kita nak fikir pembaikan algoritma tu lebih supaya lebih efisien. Biasanya algoritma yang telah kita uji mempunyai ciri-ciri berikut. Pertama, mudah difahami. Maksudnya bila mudah difahami, mudahlah kita nak tukar daripada algoritma kepada coding. Okey, maksudnya mudah ditulis sebagai atau cara komputer, coding lah. Yang kedua, mestilah lengkap. Jadi memenuhi semua keperluan penyelesaian masalah. Maknanya input output dia lengkap, proses dia pun lengkap. Yang ketiga ialah efisien. Maksudnya algoritma berfungsi dengan pantas dan tidak memakan banyak ruang memori. Dan itu efisien. Yang keempat ialah memenuhi kriteria reka bentuk perisian yang ingin dibangunkan. Maksudnya kita nak bangunkan software yang macam ni, yang ada macam ni, ada input, ada output. Jadi mesti memenuhi kriteria kita. Maka bila ciri-ciri ini telah dilengkapi, maka menunjukkan bahawa algoritma kita adalah lengkaplah tanpa ralat. Okey, algoritma yang bila berlaku ralat pada algoritma, maknanya dia susah difahami. Lepas tu dia tidak lengkap, dia tidak efisien dan tidak memenuhi kriteria. Jadi bila berlaku macam tu, bila algoritma berada dalam keadaan macam tu, maka akan berlaku ralat. Jadi ralat tu ada 3 jenis semua. Ralat sinteks, ralat logik dan ralat uji lari. Okey, kita tengok satu persatu. Ralat sinteks. Ralat sinteks ni biasanya tidak wujud dalam algoritma. Sebab ralat sinteks ni dia wujud dalam bahasa pengatur caraan. Maksudnya kita cuai semasa kita menulis coding. Biasanya kita akan temui secara automatik dalam semasa kita compile. Ataupun biasanya ditemui secara automatik oleh perisian compiler bahasa pengatur caraan. Contohnya awak pernah buat PHP ke masa form 3, ataupun pernah buat coding Scratch. Okey, awak pernah buat tu ke? Tiba-tiba masa nak run, tak ada run lagi. Compiler dah bagi warning dah, ada salah, tak cukup semicolon dah, tak letak semicolon, ataupun salah sinteks dari segi boleh ubah. Itu maksud ralat sinteks. Jadi algoritma tidak menyebabkan ralat sinteks. Ralat algoritma tidak menyebabkan ralat sinteks. Ralat sinteks ni berlaku semasa menggunakan bahasa pengatur caraan. Okey, ralat logik. Ralat logik ni berlaku kerana perisian yang dihasilkan tidak menjalankan fungsi yang sepatutnya. Maksudnya tidak lengkap atau tidak menghasilkan output yang sepatutnya. Maksudnya menghasilkan output yang tidak tepat lah. Contohnya, contoh ralat logik, kita nak output bagi luas, contoh luas bulatan. Tak? Jadi kita kira-kira, kita masukkan jejari 2. Okey, kita masukkan nilai jejari 2. Kita tulis sini.
Okey. Contohnya J sama dengan 2. Sepatutnya bila kita kira luas pi J kuasa 2, okey, kita akan dapat 4 darab 3.142. Kita akan dapat 4 darab 3, 12 poin lebih-lebih lah. Tiba-tiba kita dapat 2 darab 3, 6 poin lebih. Itu menunjukkan bahawa formula kita salah. Biasanya ralat logik ni, ralat logik ni punca dia adalah formula salah. Okey, formula yang salah ataupun cuai ataupun jenis data tidak sesuai. Contohnya kita kata luas, contoh tak, luas sama dengan ni ke pi J kuasa 2. Kita declare luas ni sebagai integer. Okey, sebagai integer. Tiba-tiba bila kita darab mestilah dapat nombor perpuluhan ke, sebab pi tu sama dengan 3.142. Jadi data kita dah tidak sesuai. So kita kena tukarlah luas tu kepada float ataupun double ataupun umbukan yang tidak betul. Itu punca ralat logik. Okey, harap semua faham Okey, yang ketiga, ralat masa larian. Okey, ralat ni timbul apabila atur cara dijalankan. Maksudnya kita dah run atur cara. Contoh atur cara tak boleh mula ataupun perlahan ataupun tidak responsif. Itu adalah ralat masa larian. Macam mana kita nak kena pasti ralat ni? Maksudnya bila dia tidak mengeluarkan output ataupun keluar paparan amaran, warning. Okey. Macam mana kita nak kesan ralat masa larian? Melalui reka bentuk algoritma yang tidak efisien. Okey, contohnya struktur kawalan yang tidak betul, pemboleh ubah tiada nilai, ataupun pembahagian dengan sifar. Of course lah, dia bagi sifar dia jadi infinity, ataupun logik syarat salah dalam pengulangan. Itu adalah ralat masa larian. Okey, kita tengok contoh untuk lebih faham. Kita tengok contoh dalam buku teks. Okey, contoh 17. Tengok contoh 17. Jangan kecil besar. Semak sekiranya algoritma berikut adalah bebas ralat. Algoritma ini meminta input nama daripada pengguna dan mempamerkan hello, diikuti nama input sebagai output. Okey, tengok. Mula input nama, papar hello, tamat. So, yang dia nak di sini, tak boleh nak tulis ni. Boleh tak? Tak boleh. Okey, yang dia nak di sini ialah inputnya adalah nama. Okey, betul. Kemudian mempaparkan hello, diikuti dengan nama input. Okey. Tengok dia punya algoritma, mula input nama, papar hello, tamat. So kita pun buatlah langkah-langkah dia. Pertama, kita kena pasti output yang dijangka. Output bila kita uji di sini, input dia adalah, contoh kita masukkan Adam. Sepatutnya output yang dijangka ialah hello Adam. Betul tak? Sebab dia nak nama kan. Hello dan nama di sini. Hello diikuti dengan nama. So hello Adam. Kemudian kita tengok, tentukan output yang diperolehi. Pastikan setiap baris dalam pseudocode diberi nombor. Okey. Sekarang ni tak ada nombor kan? So kita bagi nombor. Kemudian kita senaraikan semua pemboleh ubah dalam algoritma. Di sini pemboleh ubahnya nama saja. Kemudian lukiskan jadual pengujian tahap algoritma. So sekarang nombor 1 sampai 4 ada nama, pemboleh ubah dan input output. Okey. Kemudian satu, yang mula-mula tadi kan, mula-mula tadi mula null. So tak ada apa-apa yang berlaku, input output tak ada. Yang kedua, sebab tak umpuk lagi, pemboleh ubah laksanakan arahan setiap baris. So baris yang kedua Adam, input dia
Okey, inputnya adalah Adam. Okey, nama Adam. Kemudian yang ketiga, arahan yang ketiga ialah papar hello. Okey, papar hello. So, yang ketiga ialah output dia Adam. So, input dia Adam, output dia adalah hello. Okey, so output yang diperolehi adalah hello. Kemudian yang keempat, tak ada apa kan, tamat. Okey. Jadi bila kita bandingkan output yang kita perolehi dengan output yang kita nak, output dijangka ni output kita nak lah, maka kita akan dapati berlaku kesalahan di baris yang ke berapa? Baris yang ketiga. Apa sepatutnya? Ralat tu berlaku, kesimpulannya algoritma ni ada ralat lah. Ralatnya berlaku di baris ketiga. So, kita kena baikilah ralat tu. Macam mana nak baiki? So, nombor baris yang menghasilkan output yang tidak tepat ialah baris ketiga. So, papar hello. Jadi, kita kena tambah pem boleh ubah nama di situ. Jadi, papar hello tambah nama. Jadi, kita kena tambah ni lah. Tambah ni. So, kita akan uji lagi sekali. Maka, output yang dijangka dan output yang diperolehi adalah sama. So, habis. Okey. Baik. Okey, habis Jadi, setakat tu dulu untuk hari ni. Kemudian, teacher akan bagi soalan Jadi, dalam blok masa yang kedua, teacher akan bagi soalan. Jadi, harap semua bersedia dengan soalan teacher nanti. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.